Hari Dan Ligoslah, anakku Antahud, anakku lelaki Antahud. Senang je kan. Macam kita nak kena pilih nama yang ada kena mengena dengan nama Arab kan. Dia orang tak kisah. Tapi yang paling penting sekali kita berikan nama yang membawa maksud yang baik. Setiap kali kita panggil, kita seru namanya pun bererti kita memanggil perkara-perkara yang baik. Hafsah maknanya apa? Hafsah. Hafsah. Kita tanya ngaji. Isteri Nabi, Hafsah. Isteri Nabi. Hafsah. Lebih Jadi kita perkenalkan tetamu pada dalam segmen motivasi pagi ni, iaitu Tuan Haji Hushim Saleh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Ceria, warna memang nampak memperangsangkan lah pagi-pagi ni Tuan Haji. Pagi-pagi mesti bermotivasi. Okey, sebenarnya kita ni nak berkongsilah juga dengan para penonton MHI bercakap mengenai antara isteri dan ibu. Walaupun tadi kita mulakan dengan melihat daripada sudut wanita itu sendiri sebagai isteri dan sebagai ibu, dan kita tak boleh terlepas pandang melihat daripada sudut pandangan suami itu sendiri. Mula-mula anak, hubungannya anak dan ibu, dan kemudian bila berkahwin mempunyai isteri, dan berada di tengah-tengah. Ini ibu, ini isteri. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa kasih sayang tu, kalau memanglah dah berbelah bagi, tetapi tidak berat sebelah. Macam mana nak memastikan perkara tu dapat diimbangi? Okey, Zakiah dengan Abby memang kalau kita lihat antara ibu, makna isteri kalau dulu misalnya sebelum kita kahwin sebagai seorang lelaki, contoh ini dalam sudut lelaki lah, kita ada ibu kita, dan biasanya anak lelaki ni biasa kalau sayang pada ibu tu, dia sanggup buat apa sajalah untuk ibu kan. Memang dia utamakan. Dia utamakan ibu, dan memang itu memang dituntut lah oleh agama kita mana syurga terletak di bawah telapak kaki ibu, dan bagaimana susah ibu melahirkan kita dan sebagainya, membesarkan kita. Jadi memang kasih sayang, katakanlah ibu tu membela anak lelaki sampailah 25 tahun. Maknanya sejak lahir 25 tahun tu hidup dengan ibu. Hidup dengan ibu. Mana di sini termasuklah dari segi kasih sayang. Cinta juga. Cinta, kalau setengah lelaki tanya siapa orang paling awak cinta, dia pun main teka-teka kan. Bila orang jawab ni girlfriend kau, ini tak ada, kan last sekali cakap ibu aku, ibu saya kan. Jadi setelah berkahwin, setelah berkahwin datang dalam hidup dia seorang insan, iaitu isteri, bernama isteri. Seorang insan wanita yang lain. Wanita lain pula. Jadi di sini biasanya bagaimana dia nak membahagikan kasih sayang tu. Kasih sayang, misalnya nak beri, mungkin contoh misalnya kalau katakanlah dulu duduk sama ibu, lepas tu pindah duduk bersama dengan isteri kan, duduk berasingan. Dan biasanya ibu akan beritahu pada anak dia, kau hujung minggu kau baliklah. Contoh kan ibu rindu kat engkau, nak masak, nak ibu masak ni, masak ini. Memang ada ibu yang cukup jaga anak lelaki dia, contoh kan. Dan akhirnya ibu ni mungkin akan rasa kehilangan kasih sayang tu beransur-ansur. Sebab telah ada orang lain yang mengambil berat tentang anak dia, tentang pakaian dia, baju dia, kasih sayang dan sebagainya. Sebab tu ada setengah ibu tu bila anak kahwin je, dia mula macam jauh hati, mula kecil hati, cepat kecil hati, cepat misalnya merajuk dan sebagainya. Jadi di sinilah saya nampak peranan lelaki tu bagaimana nak membahagikan kasih sayang antara isteri dengan ada juga yang keadaan di mana bila anak lelakinya dah berkahwin dan ibunya memang sayang sangat. Contohnya kalaulah anak tunggal lepas tu bila anak lelaki ni sudah berkahwin dan seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, dia dah berpindah, dan ada juga setengah-setengah ibu yang masih mengawal anak lelakinya. Kau jangan buat macam ni. Aku ni, kau kena jaga hati aku ni. Jadi dia ada campur tangan di situ. Macam mana keadaan ni? Itu memang berlaku tu, Zakiah. Memang berlaku. Kadang-kadang ibu ni dia tak nak melepaskan. Dia rasa lagi masih, kadang-kadang anak dia tu dah umur 30, dah ada anak satu ke apa, dia masih kontrol anak dia tu, mengongkong anak dia. Jadi dia anggap bahawa anak dia ni masih lagi macam dulu, umur 16 tahun, 14 tahun tau. Jadi kadang-kadang ini yang isteri kepada anak ni, menantu tu terasa. Terasa. Sikit-sikit mak engkau. Sikit-sikit mak engkau. Nak beli kereta pun tanya mak.
Kan nak beli tu tanya mak. Nak beli rumah tanya mak. Tanya mak dan sebagainya. Memanglah bolehlah bawa berbincang tapi kalau boleh jangan lupa ni orang yang dah ada baru isteri tu kan yang kita berkongsi hidup dengan dia dan sebagainya. Ini kadang-kadang serba salah ni kat sinilah letaknya. Saya rasa kan inilah persoalannya, bagaimana seorang lelaki boleh menggunakan kebijaksanaannya untuk meyakinkan mak, saya masih sayang kat mak. Tak berubah mana pun. Tapi kadang mak tu dengan isteri pun I love you. You don't worry. Tapi kadang mak tu dia cakap je dia tak nak. Dia nak kena ada action tu, tindakan. Kan? Mak ni biasa dia banyak pendam. Pendaman tu dari sisi psikologi dia pendam dan reaksi dia tu mungkin dia merajuk ataupun dia datang rumah kita, dia misalnya tak banyak cakap dan sebagainya. Bila tengok jelah mestilah orang tu dah kahwin, mestilah dia rapat dengan isteri dia. Tapi bagi anak lelaki tu tetap sayang kat mak tu. Tetap sayang tapi tak sama macam sebelum kahwin. Sebab sekarang lelaki ni anak ni kena bahagikan kasih sayang dia kepada dua. Kan kalau ada anak lagi pula kasih sayang pada anak lagi dan sebagainya. Jadi di sinilah saya rasalah yang penting sekali sekarang bagaimana ibu tu menjadi ibu yang boleh memahami keadaan anak itu supaya anak tu tak rasa macam keadaan serba salah, rasa misalnya macam mana nak membahagikan kasih sayang antara dua. Saya percaya anak tetap sayang ibu sampai bila-bila. Walaupun mungkin macam kata Zakia tadi dia tak boleh tunjukkan tau. Tunjukkan sebab orang kita ni biasa kasih sayang susah nak tunjukkan. Kita banyak misalnya main kias-kias, suka berkias-kias. Pada saya sebenarnya kita kena ubah benda ni. Kalau kasih sayang kita sayang kepada macam Abby cakap tadi kan. Kalau sayang kat mak Usim sayang lagi mak ni. Kepada isteri pula ni I love you. Jangan sayang. Jadi isteri nampak tahu, mak pun tahu. Punya anak aku sayang aku. Tapi ni kita main yelah introvert tau. Personality ni introvert pendiam tau. Sayang mak pun tak cakap, sayang isteri pun tak cakap. Kan? Senyap je kan. Tapi sayang. Lama-lama orang desak, dia stres sangat. Aku sayang dua-dua. Tapi nak luahkan tu susah tu. Jadi ini sebenarnya kita boleh latih lah sebenarnya. Dalam proses counselling biasanya kita boleh latih klien kita supaya asertif kita panggil. Kita benda ni asertif sebenarnya. Kita kata kalau sayang macam kita bercinta dulu betul Zakia aku tak Wah, satu hari 40 kali cakap betul kan tapi bila dah kahwin nak cakap sekali pun susah kan begitu juga dengan mak Anniversary pun tak ingat. Tak ingat. Kadang-kadang terpaksa isteri tu bertanya, "Mak, hari ni hari apa bang? Hari ni hari apa ni? Kau sibuk-sibuk hari pasal? Hari ni kan hari Selasa." Bang, berapa bulan dah? Berapa bulan lagi ni bang? 19 lah. Kau apa hal ni? Gaji belum dapat lagi. Apa benda kan? Jadi sampai isteri tu terpaksa tanya kan. Kadang hari jadi mak kita pun kita tak ingat juga kan. Jadi ini peranan seorang lelaki lah. Berat juga ni berat. Berat tak Tuan Haji? Dia mesti bagikan lelaki ni dia mesti proaktif tau. Tapi kadang yelah ada lelaki yang sangat kreatif, proaktif kan. Dia boleh menyeimbangkan tu. Hari jadi mak dia ingat kan. Jadi contoh hari jadi isteri ingat, hari jadi mak tak ingat. Kan? Hari jadi isteri misalnya beli macam-macam. Bila tiba hari jadi mak tengok ya. Lepas tu kadang mak datang rumah kita dia tengok kursi, nampak kursi baru ni. Saja je nak bagi mak kepunan kan. Jadi mak tu rasa macam seolah-olah anak tak sayang kat dia lagi. Tapi sebagai ibu kena faham bila anak dah kahwin biasanya tanggungjawab tu besar kepada isteri dan kita janganlah terlalu mengongkong sangat anak kita. Beri kebebasan tu perlahan tu. Dan melepaskan dan kasih sayang dengan anak ni dengan ibu biasanya kekal sepanjang hayat. Kena faham tu. Itulah dia. Saya rasakan memanglah semua memainkan peranan dan memang ada situasi di mana mak mentua tak ngam dengan menantu. Ni selalunya menantu perempuan lah. Dan saya rasa menjadi satu peranan besar juga kepada suami ni macam mana nak memastikan bahawa situasi ni tidak menjadi meruncing dan ialah bagaimana kita nak melembutkan, nak melunakkan hati ibu kita supaya menerima. Kadang-kadang kita ni terlebih sayang sangat, kita nak melindungi, terlalu protektif sampai kita buat yang kita sayangi itu limas dan lemas. Jadi kita nak mengupas dengan lebih lanjut lagi mengenai antara isteri dan juga ibu menerusi Motivasi Pagi. Jangan pandai terus setia bersama Amy Chai. Anugerah Krim
sebuah anugerah paling berprestij, telah banyak membantu kepada para penggiat produksi tempatan untuk menghasilkan drama-drama bermutu. Kini, anugerah skrin ke-8 akan mempertandingkan 14 buah drama-drama terbaik 2006. Episod terakhir, Korban Kala, Seberat Zara, Labuna Labuni, Nur di Pintu Syurga, Syurga di Mana, Rambutan Direct Selling, Hari-hari Terakhir Seorang Perempuan, Al-Kausar, Rintihan Dosa, Pau Mila, Lebih Bisa Dari Jelatang, Mek Salmah dari Scotland, dan Bulan Mengambang Pangah Balik. Drama manakah bakal dinobatkan sebagai drama terbaik di antara yang terbaik? Saksikan anugerah skrin ke-8 22 Disember 8.30 malam. Dibawakan khas untuk anda oleh Pantene secara langsung di TV3. Untuk panduan seharian, M. Hidayah membawakan Waktu Solat, Taib MH Solat, Doa, Taib MH Doa, Hadis, Taib MH Hadis, Tazkirah, Taib MH Tazkirah, Kadar Zakat, Taib MH Zakat. SMS ke 33533 M. Hidayah. Zakia, sebenarnya kan bukan sesuatu situasi persekitaran suasana yang baik dan harmonis. Setiap kali bila ni dari sudut pandangan isteri lah ya, setiap kali suami kata minggu depan mak nak datang. Alamak. Jadi dia rasa macam suami pun tengok muka isteri pun macam kau punya tak suka. Kau punya tak suka mak aku nak datang. Jadi peranan seorang lelaki ni yang boleh dia kena pandai macam kita katakan tadi, kena pandai membahagikan kasih sayang supaya tidak wujud ketegangan di antara ibu dan isteri. Okeylah, macam suami kita lah ini situasinya lah ya, secara hipotesis. Dia dah faham dah kerenah mak. Mak tu kalau misal katalah makan nasi dia dah tahu kalau setakat tu jangan lebih. Kalau nanti kan melenting satu hari suntuk mood tak baik misal katalah. Tapi bagi isterinya pula, jadi peranan dia nak fahamkan mak ai bukannya apa, mak ai ni ada kelemah-kelemahan dia, dan mungkin nak memahamkan pula kepada isteri, begitu juga dengan maknya. Mungkin nak kata Ina ni dia memang tak suka macam ni, mak macam ni. Jadi macam mana nak pastikan mak terima isteri, isteri pun terima mak bagi pihak suami ni. Memang kata kadang-kadang nak mengambil hati kedua-dua orang yang kita sayang ni. Dua-dua kita sayang kan memang susah, memang rumit, dan biasanya peranan suami itu pentinglah sebagai seorang lelaki tu macam mana peranan kita supaya maknanya kita faham mak kita daripada kecil sampailah kita umur 25 26 sebelum kahwin, kita faham mak kita mana cerewetnya ke, ataupun misalnya dia punya kata orang tu pantang larang dia ke apa, semua dia tahu kan, membebel dia. Kadang-kadang kita kahwin membebel lagi kan. Itu mak tu ni kalau yang mendengar ni, kalau mak membebel tu terima je lah. Menantu pun nak kena sabar. Dan suami ni pun nak kena cerita dengan isteri tu. Mak saya macam ni, mak saya macam ni. Ni ada suka, tak suka. Jadi nak jadi menantu yang baik senang je, Ebi, Zakia kan. Bila suami dah cakap macam tu, ikut je lah. Kan bila mak mentua mungkin kadang dia datang sekejap 2-3 hari kan, ikut je lah. Kena compromise lah. Kena compromise. Mana betul lah ansur lebih kurang dan sebagainya. Dan bagi mak mentua pun macam tu juga. Sekarang saya percaya sekarang mak mentua sekarang bukan macam mak mentua zaman dulu. Semua terpelajar. Mak mentua sekarang lebih terbuka dan sebagainya kan. Pun nak kena compromise juga dengan menantu tu. Kalau menantu tu kerja kan daripada pagi balik-balik katakan petang dah pukul 6 kita nak buat macam zaman kita mak tu tak bekerja. Ada minum petang, ada apa pasal mak aku ni anak aku ni tak makan. Padahal anak aku dulu aku bela gemuk, sekarang dah kurus. Macam lidi ni kau tak pandai bagi makan apa benda tu lah, sibuk kerja je benda kan. Jadi itu semua nak kena faham tu kan nak kena faham. Tapi selalu macam tu kan, ada je yang tak kena kat mata tu, ada jelek. Ada je dia nak kritik okey, kita ada seorang pemanggil ni di ujung talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Muhammad Rasif. Saya Razif dari Johor Bahru. Ya, silakan. Saya nak minta pandangan Ustaz lah. Ustaz, ada satu kira hadis Nabi, dia kata
syurga lelaki di bawah tapak kaki ibu. Tapi sesurga isteri di bawah tapak kaki suami. Ada satu hadis dia berkata, hormatilah bagi lelaki lah kan. Hormatilah kedua ibu bapa kamu walaupun dia menyuruh kamu bercerai dengan isteri kamu. Ini hadis Nabi Okey, saya minta pendapat Ustaz lah Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Razif. Ni maknanya tadi Cik Razif kata maknanya syurga lelaki terletak di bawah tapak kaki ibu. Isteri terletak di bawah tapak kaki suami. Maknanya itu betul lah tu. Maknanya kalau macam lelaki, biasanya kita dengan ibu kita tu maknanya kita tak boleh derhaka, tak boleh melawan dan sebagainya. Selagi ibu kita tu menyuruh membuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama dan sebagainya. Dan isteri maknanya selepas daripada kata orang tu dah berkahwin, mana tanggungjawab tu semua kepada suami. Maknanya macam tu isteri memang jelas lah apa tadi. Dan dari segi minta cerai dan sebagainya itu memanglah kita tengoklah apa sebenarnya isteri kita buat dan sebagainya. Kalau misalnya dia betul pun dia minta cerai pun kita kena fikir juga. Mungkin mak kita tak suka, tetapi bagi kita melihat kepada tidak ada kesalahan kepada isteri itu. Tengoklah. Ini dia katakan bahawa maknanya bukan kita mengikut perasaan berbincang betul-betul. Biasa macam inilah kes-kes macam ni datang dalam sesi kaunseling ni. Berbincang, bawa mak mentua, bawa isteri kita, duduk sekali. Tiga-tiga tu. Mana tiga berbincang dari hati ke hati. Kadang-kadang benda ni kita tak luahkan. Mak mentua simpan, isteri pun simpan, suami pun simpan. Itu dia meletup tu. Jadi masing-masing tak tahu, timbul banyak buruk sangka. Jadi kita kalau boleh nak buang buruk sangka ni, kita macam inilah sekarang kita berbincang macam ni. Berbincang dari hati ke hati dengan tenang, dan datang tu bukan nak bergaduh, bukan nak dendam. Dan satu lagi kalau boleh kita jangan mungkin ungkit tu, suka ungkit. Yang lepas-lepas kalau boleh. Kita buang semua tu. Kita lebih kepada memfokus kepada isu pada masa itu. Itu penting saya rasa. Menjawab pada persoalan Cik Nazif tadi maknanya kenalah kalau nak ceraikan isteri tu nak ikut cakap ibu tu kena ada reason lah, maknanya bukti, alasan yang kukuh lah. Kadang kalau misalnya kita ceraikan juga kita dengar dia cakap sebelah pihak, nanti tak aniaya pula. Jatuh pula kita. Saya rasa kan dalam banyak situasi di sinilah letaknya akal. Bila diberikan kalau mak dan ayah pun suruh menceraikan isteri, macam Haji cakap tadilah, bersebab bukan saja pasal alasan mesti nak kukuh kan. Tak, memang walaupun kita sekarang hidup dalam zaman yang begitu moden, canggih, teknologi canggih dan sebagainya, masih ada orang yang berfikiran sempit dan masih ada orang berfikiran kulut. Kita tahu situasi-situasi macam mana seorang isteri menderita kerana daripada mula kahwin memang mak mentua tak suka, tak berkenan. Ini bukan pilihan aku. Jadi bila ada sikit masalah kan, aku dah cakap dah. Aku dah cakap dengan kau. Daripada dulu lagi mak aku tak bagi kahwin, kau kahwin juga. Mak daripada dulu. Ni padahal dah 10 tahun kahwin ni, anak dah 3-4 dah. Masih lagi nak cakap. Tengok, itu mak nak jodohkan. Dah ada dah. Sebab tu kepada kata orang tu, ibu-ibu kalau anak kita dah suka tu, maknanya yang nak hidup sepanjang masa dengan isterinya tu ialah anak kita. Jadi kalau anak kita dah suka, kita tengok bakal isteri tu pun okey dan sebagainya, maka kita menyokong saja. Jangan kita misalnya, sebab banyaklah kes-kes kaunseling yang saya buat ni kadang-kadang disebabkan oleh itu sampai dendam tu bertahun-tahun, sampai dah ada cucu pun, sampai kata orang, dan memang restu ibu bapa penting. Tetapi bila kita tak merestui, kita kata orang tu, walaupun kita tengok anak kita tu berpangkat tinggi, berjawatan tinggi, gaji besar, rumah besar, tapi dari segi roh kehidupan tu dia tak bahagia. Sebab ibu tu ada bengkak-bengkak tu. Bengkak tu ada tu kan rasa tu kan Jadi anak ni nak balik rumah pun serba salah. Lama-lama cucu pun rasa dah tak mesra dengan nenek dan sebagainya. Sebab macam kata Abby tadi tu, sebab dulu mak dah tak suka. Mak kena cakap mak tak suka, walaupun mak tak suka. Jadi di sini kita mungkin pada masa itu memang tak suka. Tapi bila dah tengok anak kita dah kahwin, dah bahagia. Dah ada cucu maka kita menerima dengan redha. Senang aja, kita terima dengan redha. Jadi dengan cara macam tu, restu tu dapat. Ada balik. Itulah, di sinilah letaknya. Kita kena faham betul apa itu bila kita
sayang. Bila kita betul-betul sayang, pasti kita nak tengok orang yang kita sayang itu bahagia. Jadi kalau kita tengok anak kita bahagia dengan isterinya, kita pun tumpang senang. Alhamdulillah hidup kita diberkati, dirahmati, insya-Allah kan, terpelihara. Jadi itulah dia, kalau dapatlah kasih sayang itu kita sebar-sebarkan dan kita sendiri dapat nikmat kasih sayang itu kembali pada kita kan. Jadi kepada rasa-rasanya kepada kaum suami lah khususnya ya. Kena banyaklah juga berdoa mohon pada Allah agar kasih sayang tu seimbang antara isteri dan juga ibu, dan ibu menerima isteri seadanya, isteri pun menerima ibu kita seadanya. Betul. Kadang-kadang Ustaz, benda-benda ni terjadi sebab apa tahu, kadang-kadang isteri itu sendiri dia tak puas hati sebab daripada awal lagi bila dia suami dia tu kahwin dengan dia, sebab sebenarnya aku kahwin dengan kau sebab engkau ni macam mak aku. Dia dah anggap macam dia sebab mak dia tu idola dia. Dan mula-mula isteri tu mungkin boleh terima lah, tapi bila lama-lama, oh kau kahwin aku sebab macam mak engkau, macam tu. Jadi timbul di kemudian hari tu. Dia mungkin mengharapkan mana isteri yang dia kahwin itu sama seperti mak dia, seolah macam-macam kata, bukan saja dari segi rupa paras tapi dari segi tingkah laku, dari segi kasih sayang dan sebagainya itu. Ada lelaki macam tu. Tapi bila dia kahwin tiba-tiba tak ada, tak dapat apa yang dia hajat tu, dan menyebabkan itulah kadang-kadang rasa timbul tak puas hati dan sebagainya itu. Jadi di sini pun kita maknanya sebagai seorang suami, bila dah kahwin dengan seorang perempuan tu, dah kita jatuh cinta ni dan sebagainya, dan kalau dia berbeza dengan mak kita dan sebagainya, kita nak terima itulah isteri kita. Seadanya juga daripada awal-awal lagi, eloklah letakkan prasyarat. Okey, kalau you boleh terima mak I, okay, fine, kita kahwin. Kalau you tak boleh terima mak I, sorry. Baik elok daripada mula-mula dah. Saya ada kes tu, sampai dia tak kahwin tu. Sebab dia jumpa saya buat kaunseling, dia kata, Tuan Haji, saya nak cari jodoh, nak cari yang boleh serasi dengan mak saya. Sampai 35 tahun dah tak kahwin dia. Tapi Haji, maknanya bagus juga, daripada awal lagi dia dah ada. Tapi Haji, banyak syarat banyak. Terlalu banyak syarat tu. Banyak syarat ini, syarat itu, syarat ini. Lama-lama sampai tak kahwin. Duduklah dengan mak sampai bila. Duduk dengan mak tu kan. Dalam mak tu bising pula. Kau bila nak kahwin ni? Kau bila nak kahwin? Tapi dia nak cakap tu takut mak tu kecil hati. Jadi luahkan dengan saya dalam kaunseling kan. Saya kata, you cakaplah dengan mak. Saya cakap tak boleh, nanti kecil hati mak. Titik air mata mak nanti berdosa. Bagus anak yang tak ni. Bagus, saya kata. Kau memang bagus. Tapi sekarang saya tanya, diri awak macam mana? Diri saya memang menderita. Nampak? Kadang-kadang mak ni nak kena faham tu. Kalau anak kita tu, kita sebagai mak, katakan Ibis ke Zakiah satu hari kan, ada lelaki kan, nampak dah jauh penuh. Cuba duduk dengan anak tu tanya. Kita betul terang, cuba cakap dengan mak sebenarnya. Kenapa engkau takkan kahwin ni kan? Nak mak caikan? Nak mak caikan ke? Nak mak caikan, mak boleh caikan. Banyak sangat. Ataupun kau ni jaga hati mak ke apa? Kita betul terang benda ni. Sebab ialah kadang ramai kes macam ni jadi, dia tak kahwin. Tuan Haji, akhirnya kesimpulan yang boleh kita buat. Kesimpulan ni maknanya sebagai seorang anak lelaki kan, dan bila kita memang kita sayang mak kita dan kita sayang isteri kita jadi bagi pihak mak pun saya rasa mainkan peranan yang penting, dan isteri pun penting juga tu. Mana dua-dua bertiga-tiga ni nak kena ada kata orang tolak ansur dalam apa saja, dan lagi berbincang lah kalau apa-apa terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kita ni berbincang mengenai ini. Baiklah, kita terus bersama rakan tugas di studio A telah bersedia Azawati. Apa agaknya paparan pada pagi ini? Terima kasih. Antara